Dan kita diberikan berita gembira ya, sejak minggu lepas ya, sampai ke Jumaat ini. Alhamdulillah, khutbah-khutbah yang kita kata yang dirindukan, okay? Yang sudah sekian lama dirindukan. Walaupun adalah juga khutbah-khutbah berbicara tentang ajaran sesat, tetapi kita melihat ada beberapa poin yang berkenaan dengan isu yang agak panas dalam masa beberapa minggu ataupun beberapa bulan ini. Okay. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Terengganu, Selangor dan juga Perak ya. Dan kalau ada yang lain tu kita tak maklum, saya mohon maaf. Kalau bunyi khutbahnya tu lebih kurang sama, tahniah. Dan insyaAllah sebagai pembukaan, saya nak lihat beberapa petikan daripada khutbah-khutbah ini. Kemudian saya nak bertanya satu soalan, bagaimana berkenaan dengan kumpulan-kumpulan yang ada menepati 2-3 ataupun mungkin satu ciri-ciri ajaran sesat yang telah disenaraikan ini, apakah status mereka? Apakah status mereka? Jadi saya nak ambil dulu daripada ni, kalau tak silap saya daripada Perak ya. Ni Perak punya khutbah. Okay. Ini fakta yang menarik. Satu kajian yang dilakukan pada tahun 1990 mendapati lebih 20 ajaran sesat. 17 daripadanya disenaraikan dalam kategori mengaku sebagai kumpulan tasawuf dan tarikat. Okay. So out of 20, they identify themselves as tarikat tasawuf. Agak-agak kenapa? Maksud dia, di tanah Melayu ni, resepi nak sebarkan ajaran sesat ataupun strategi utama dia, you have to channel yourself ataupun position yourself as tarikat tasawuf. Kita kena tanya kenapa. Kalau tengok betul-betul antara akidah, syariah dan tasawuf, kita tengok bidang tasawuf ini adalah yang paling longgar, yang dianggap, saya tak kata tasawuf sunni itu longgar dari segi keilmuan, tidak, tetapi dianggap yang paling longgar. Dan pengamalan orang Melayu di tanah Melayu ini bila masuk bab tasawuf, kurang tasawuf ilmi, kurang tasawuf yang berbentuk akademik, lebih kepada tasawuf yang berbentuk praktikal. Orang kata, Ustaz, memang tasawuf itu kan praktikal. Ya betul, tetapi tasawuf juga mengajar kita tidak ada amal tanpa ilmu. Tidak ada amal tanpa ilmu. Jadi apabila tidak ada penekanan yang begitu besar berkenaan dengan ilmu di dalam pengamalan tasawuf di tanah Melayu ini, maka di situ ada tanah yang subur untuk mereka-mereka yang nak mencari pengaruh, untuk mereka-mereka yang ada niat-niat yang tidak baik. Tambahan pula, persepsi orang kita berkenaan dengan tarikat ini antaranya adalah jangan banyak fikir dan ikut sahaja. Betul? Ini resepi utama untuk menyuburkan sebuah ajaran sesat. Dia tak boleh, ajaran sesat ni susah nak buka sekolah kalam Ustaz nak ajar ajaran sesat, mari kita ajar ilmu kalam. Susah. Sebab bila mengajar ilmu kalam tu kita ajak masyarakat berfikir kan? Dan bila awak nak menyampaikan kebatilan, payah jikalau sambil-sambil tu awak mengajak masyarakat berfikir. It's going to be very difficult. Kalau awak nak sebarkan ajaran sesat, awak nak kena pastikan pendengar tidak boleh berfikir dan tidak suka berfikir. Dan kita lihat dalam aliran mana yang racun ini subur rata-ratanya adalah pada tasawuf dan tarikat. Okay, di tanah Melayu ni. Saya bukan nak menghukum tasawuf secara umum ataupun tarikat secara umum, tapi begitulah persepsinya. Bila syekh dah kata, bila syekh tarikat dah kata, maka there's no question. Sebab apa? Sebab syekh ada hubungan direct dengan Tuhan. Itu juga disentuh oleh khutbah Terengganu dan Selangor. Salah satu ciri ajaran yang terkeluar daripada landasan. Okey, menarik dia guna istilah, dia tak guna yang sesat, dia kata yang terkeluar daripada landasan. Ini Terengganu. Yang terkeluar daripada landasan adalah apabila ketua ajaran itu mendakwa ajaran dia ataupun tarikat dia itu didapat secara langsung daripada Rasulullah dalam keadaan jaga. Okey, yaqazatan, bukan secara tidur, bukan secara mimpi. Itu termasuk dalam ciri ajaran yang terkeluar daripada landasan. Dan kalau kita baca khutbah Selangor pula,
Kata antara cirinya adalah bila ketuanya ataupun orang dalam tarekat tu mendakwa, mereka sering berkomunikasi dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kalau kita lihat ciri ini penting untuk buat kita faham kenapa 17 out of 20 is tarikat dan tasawuf. Jadi saya ingin menyuruh juga kepada pengikut-pengikut tarikat, bahkan juga kepada syekh-syekh tarikat, cuba tengok balik doktrin utama tarikat ini, iaitu syekh mendapat direct daripada Tuhan dan murid wajib mendengar tanpa mempersoal. Doktrin ini daripada manakah asal usulnya sebenarnya? Where did it come from? Okay. Kalau tanya saya kata ini sebenarnya adalah doktrin batiniah yang telah diseruduk masuk ke dalam tarikat. Sebab kalau kita tengok, Rasulullah pun tidak amalkan doktrin ini. Rasulullah sendiri tidak pernah menghinakan, Rasulullah sendiri tidak pernah meminta para sahabat untuk ikut secara buta. Pernah tak? Pernah tak Rasulullah minta para sahabat ikut secara buta? Tidak. Buktinya sahabat pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah mengikut sebahagian cadangan mereka. Ini dalam hal-hal kita kata sebagai hal-hal keduniaan. Baik. Saya juga pernah baca sebuah buku berkenaan ajaran sesat, ditulis oleh seorang yang bernama Engku something, bukan Engku Fadil, Engku something. Okay. Dikatakan ada lebih kurang 100 lebih ajaran sesat dekat Malaysia ni. Okay. Semenjak tahun kalau tak silap saya 70-an, dan majoritinya sama, dia punya dapatan sama. Majoritinya adalah yang bertopengkan tasawuf, tarikat dan amalan kebatinan. Di sini kita sebagai masyarakat Islam Melayu, kita kena tanya, kenapa dia orang guna angle ini? Adakah kerana orang Melayu ini by nature kita lebih suka perkara-perkara yang berbentuk atifi? Atifi itu apa? Berbentuk emosional, yang berbentuk perasaan. Adakah begitu DNA orang Melayu ni? Dia rasa dulu. Dia nak rasa dulu. Akal-akal fikir-fikir ni tak kena dengan jiwa kami. Tak kena dengan jiwa kita. Tapi kalau fikirkan betul-betul, sebenarnya dia tak kena dengan jiwa semua bangsa dalam dunia ni. Mana ada bangsa yang dia kata, Allah kata apa dalam Quran? Manusia kebanyakan ni benci kepada kebenaran. Betul tak? Bal aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka itu benci kepada kebenaran. Allah tak kata bangsa tertentu. Dalam ayat lain pula, kalau kamu mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan sesatkan kamu di jalan Allah. Kenapa? Kerana apa? Ingat tak? Ayat ni saya selalu ulang. Antati aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna innahum illa yakhrusun. Kan? Kerana apa? Kerana mereka hanya mengikut sangka-sangka dan mereka hanya mengagak-agak. Sangka-sangka dan mengagak-agak sahaja. Kenapa manusia pilih untuk sangka dan mengagak? Sebab malas nak berfikir. Okay? Malas nak berfikir. As simple as that. So dia bukan masalah kita saja sebagai bangsa Melayu. Dia sebenarnya adalah masalah manusia itu sendiri. Dia adalah masalah manusia itu sendiri. Okay? Baik. Kita ambil contohlah ajaran-ajaran yang dia menepati apa yang disebut oleh khutbah ni. Dan saya nak tanyalah kepada jabatan-jabatan agama kita, ya, bukan di Malaysia saja, umat Islam yang cintakan agama dia, yang concern, yang mengambil berat tentang ketulinan dan keaslian agama, untuk buat keputusan yang lebih jelas. Boleh tak kita terima dakwaan-dakwaan seperti ini yang akan saya bacakan ini? Ini adalah kalam Abdul Karim Al-Jili yang ditulis di dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Dia kata, "Wa kuntu qad assastu al-kitaba 'ala al-kashf as-sarih wa ayyadtu masailahu bil khabar as-sahih." Aku tulis buku ni, Insan Kamil ni, berasaskan kasyaf yang jelas. Jadi bila sebut kasyaf ni daripada Allah, kebenaran lah, ya, daripada Allah. Sebab kasyaf ni dia umum, luas. Okay? Apa saja fenomena tersingkapnya hijab ilmu dan
ilmu tu sampai secara langsung kepada seorang manusia. Wa ayatu masailahu bil khabaris sahih, dan aku menyokong kenyataan-kenyataan aku ataupun isu-isu yang aku perbahaskan di dalam buku ini dengan dalil-dalil yang sahih, which is a lie lah. Which is a lie. Both of the statements are lie. Menipuan yang sangat jelas. Wa samaituhu bil insan al kamil fi ma'rifati al awakhir wal awail, dan aku namakan dia sebagai insan kamil, ya, dalam mengetahui yang awal, yang akhir-akhir dan yang awal-awal. Ini saya terjemahkan secara literal dulu. Thumma yaqul, kemudian dia kata, tengok, fa amarani al-haqq al-ana bi ibrazihi baina tasrihihi wa ilghazihi. Allah telah memerintahkan aku sekarang ini untuk menzahirkan isinya secara terus terang ataupun secara berteka-teki, simbolism, okay? Secara isyarat. Al-ghaz ni kita kata puzzle, in a puzzling statement ataupun statement yang tidak direct. Allah yang perintahkan dia. Wa'adani bi'umumil intifa', dan Allah berjanji bahawa kitab ini ramai yang akan dapat manfaat. Faqultu taw'an lil amril muta', maka aku pun jawab, ya Allah, aku mentaati perintah ini. Wabtada'tu fi ta'lifihi muttakilan 'ala al-haqqi fi ta'rifihi, maka aku pun mulalah menulis dan aku meletakkan tawakal aku kepada Allah. Faha ana za aqra' min danihil qadim bi ka'sil ismil alim fi qawabil ahli iman wa taslim. Okey, kalau awak nak tahu, kenyataan Abdul Karim Al-Jili ini dia lebih kurang macam kenyataan Ibn Arabi dalam Fususul Hikam dan dalam Futuhat. Exactly the same. Kita kata 90%, sorry, not exactly the same, 90% the same. Di mana Ibn Arabi mengatakan perkara yang sama. Setiap yang aku tulis dalam kitab-kitab aku ni adalah tuntunan daripada Allah. Tuntunan ni apa tau? Dia bukan sampaiannya, tuntunan. Tuntunan ni Allah dah kasih dia idea, lepas tu dia tulis kan, Allah akan check. Satu-satu Allah akan check. Pastikan bi ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa ada sedikit pun tambah ataupun kurang. So you either believe him or you don't believe him. If you believe him, kalau you percaya pada dia, you kena terima kitab Futuhat dan Fusus adalah maksum, sebab ia kenyataan kalam Allah yang diperiksa dan dituntun oleh Allah tanpa ada kurang banyak ataupun sikit. Okay. Sekarang ni saya nak tanya kepada masyarakat Melayu kita di seluruh Nusantara ini, apakah pegangan kita, apakah tanggapan kita kepada dakwaan-dakwaan seperti ini? Selepas kita dengar khutbah daripada Terengganu, daripada Selangor dan sebahagian daripada Perak yang point somewhere to something like this, boleh tak dua perkara ni reconcilable? Boleh tak kita harmonikan? Kata tak apa, ya, saya terima khutbah Terengganu, saya terima khutbah Selangor, tapi dalam masa yang sama saya juga terima kenyataan Abdul Karim Al-Jili, saya juga terima kenyataan Ibn Arabi. Di sini asatizah kita, ilmuwan kita harus make up our minds. Kita tak boleh kata benda ni sesat, ni ciri ajaran sesat, tapi bila Ibn Arabi kata, jangan cakap apa-apa. Saya nak tahu, kalau Ibn Arabi hidup dekat Malaysia sekarang ni, dia duk kata benda macam ni, Jabatan Agama akan bertindak tak, saya tanya. Dia keluarkan satu buku, dia berkata Rasulullah yang kasih aku buku ni. Adakah Jabatan Agama kita akan bertindak? Okay? Sebab nama Ibn Arabi ni terlalu besar. Orang berani untuk kritik kumpulan ajaran sesat A, kumpulan ajaran sesat B, Kaha ke, Ayah Pin ke, mungkin berani kritik Naqsyabandi Al-Aliyah ke. Tapi Ibn Arabi, di sinilah puncanya. Abdul Karim Al-Jili, di sinilah puncanya. Mereka lah antara orang-orang pertama yang berani memacurkan kalam-kalam seperti ini. They are among the first. So this is the punca. Ini punca mata air yang kotor itu. Ini punca air longkang yang kotor itu. Saya minta maaf saya guna bahasa itu. Memang air longkang, air yang sangat hitam dan kotor. Kita duk lap. Padahal punca tu yang terus mengeluarkan najis ini. Ini tak berani orang nak tutup lubang ni. Sebab apa? Oh, dia wali Allah. Ini sihir wali Allah ni. Ini sihir. This is a form of sihir.
sampai orang takut dan tak boleh fikir, dan we contradict ourselves and we don't see the contradiction, dan kita tidak melihat pencanggahan itu, padahal itu pencanggahan yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi ini lontaran untuk saya ajak berfikir. Okay. Yang hina maki tu, itu awak punya pertanggungjawaban di akhirat. Okay. Kalau nak tanya soalan, nak bincang, nak kasih pandangan, ya, buat kritikan ilmiah, saya sangat mengalung-alungkan. Okey. Apa dia? Ambil lain macam tolong saya. Nampak berjaya Ustaz. Dengar. Kasyaf. Itu sayang sangat tu. Kasyaf tu. Sayang sangat tu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.